Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi 10 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 20 hari bulan Julai 2021 ini, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama tuan-puan secara maya dari bumi Mekah Al-Mukarramah untuk sama-sama kita membesarkan Allah di pagi hari raya Korban atau hari raya haji ini. Di tahun-tahun sebelum ini, di musim haji begini, berjuta-juta umat Islam berwukuf di Arafah dan menunaikan manasik haji ke Muzdalifah, Mina, juga bertawaf di Kaabah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Di tanah air pula biasanya kita bertakbir, beramai-ramai menunaikan solat Adil Adha di masjid, mendengar khutbah raya dan melaksanakan ibadah korban. Suasana hari raya bertambah meriah dengan kunjung-mengunjung sambil bermaaf-maafan. Kini suasana berubah sama sekali. Inilah tahun kedua kita menyambut Adil Adha dalam keadaan satu dunia dilanda COVID-19. Sudah tentu ada hikmah besar dari Allah perkara sebesar ini terjadi. Banyak maklumat yang kita perolehi menyatakan bahawa COVID-19 ini adalah ciptaan manusia dengan tujuan jahat yang dirahsiakan. Sebenarnya tidak menjadi rahsia lagi. Sememangnya Yahudi sangat berdendam dengan umat Islam dan berniat menguasai mereka. Sebagai umat Islam, kita sangat percaya bahawa Allah sedang memenangkan agamanya setelah jatuh dihina lebih 100 tahun. Inilah masanya Islam dimenangkan walaupun nampak seperti musuh menguasai satu dunia. Islam menang hasil persiapan lahir dan usaha takwa para pejuang, menarik bantuan Allah. Seperti firman Allah yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membela agama Allah, nescaya Allah akan membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan pendirian kamu." Membela agama Allah ialah dengan melaksanakan seluruh perintahnya, lahir dan batin, dan meninggalkan semua larangannya. Ini yang kita sebut sebagai reset atau penyusunan semula. Jika mereka cuba reset dunia ini, kita yakin Allah ada cara menanganinya. Allah telah menarik banyak nikmat daripada kita kerana tidak bersyukur. Bila taharah tidak dijaga di masjid, AJK masjid diperebutkan, duit kutipan tidak digunakan membantu ahli karya, Allah tarik nikmat beribadah di masjid. Bila nikmat boleh bekerja dan rezeki yang banyak tidak disyukuri, makan minum sampai membazir, bergaul bebas di tempat kerja, boros dan bakhil, Allah tarik nikmat lalu dibuang kerja. Bahan asas untuk makan minum di rumah pun tiada. Merempat dan kelaparanlah kita. Bila tidak bersyukur, diberi kuasa lebih 60 tahun. Nasib bangsa tak dibela. Pasar raya Islam tidak dibangunkan. Bekalan ayam dan daging dikuasai kafir. Ikan di laut, sayur di darat pun milik bukan Islam. Allah tarik nikmat kuasa. Asyik bergaduh dan bertukar kerajaan. Melayu Islam berpecah belah, tidak bersatu. Semua ini perlu disusun semula atau direset dengan mengambil keberkatan bulan pengorbanan Aidil Adha 1442 Hijrah. Pemimpin kena berkorban. Korbankan kepentingan diri. Berlaku adil kepada rakyat. Rakyat kena berkorban. Bertaubat dan membaiki diri
kerana Allah janjikan pemimpin yang baik untuk rakyat yang baik. Orang kaya berkorban untuk menjadi pemurah, lebih-lebih lagi di saat ramai yang memerlukan bantuan. Orang yang miskin berkorban untuk jadi orang yang sabar dan redha. Jangan tamak bila mendapat bantuan, jangan hasad kepada si kaya. Pemuda riset menjadi generasi yang bertanggungjawab, tidak terlibat dengan dosa dan maksiat. Pemudi riset jadi warga yang pemalu tetapi berperanan. Semua ini akan berlaku jika semua pihak bersungguh-sungguh mengusahakan sifat takwa yang diulang-ulang setiap kali khutbah Jumaat. Allah hanya membela orang-orang yang beriman dan bertakwa. Firman Allah yang bermaksud Allah pembela orang-orang yang bertakwa. Mari kita usahakan takwa dengan bersungguh-sungguh, bertaubat, mencukupkan syarat-syarat takwa, tidak membuat dosa atau mengulangi dosa-dosa yang lama. Kepada semua barisan ahli-ahli lembaga penasihat, para pemimpin syarikat dan seluruh warga kerja GISBH Holding di seluruh dunia, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan salam Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Marilah kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, keluarga kita, masyarakat kita, para pemimpin dan negara kita dari kesusahan dunia dan lebih-lebih lagi azab akhirat. Semoga kita semua dibantu Allah dan dipandu serta dipimpin untuk melakukan sebanyak-banyak kebaikan dan memberikan khidmat terbaik untuk masyarakat pengguna di negara kita dan di seluruh dunia. Saya juga mengambil kesempatan ini mewakili seluruh ahli lembaga penasihat, barisan pimpinan dan seluruh warga kerja GISBH serta keluarga masing-masing mengucapkan salam Aidil Adha, maaf zahir dan batin kepada semua pimpinan negara, para pemimpin masyarakat serta kenalan GISBH serta para rakan niaga dan para pelanggan GISBH di seluruh Malaysia, khasnya dan di seluruh dunia amnya. Semoga dengan keberkatan bulan Zulhijjah ini kita mengambil ruh pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, agar kita sungguh-sungguh berkorban segala-galanya agar Islam dijadikan cara hidup di seluruh dunia dan menggantikan sistem lain yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya. Sekian, wabillahi hidayah wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yaitu amalan tawaf dan sa'i dalam manasik haji, bukan menjadi tempat tumpuan manusia.